Surah Al-Munafiqun ialah di antara surah yang digalakkan untuk kita baca pada era akhir zaman. Terutama ada riwayat yang menggalakkan untuk kita baca pada hari Jumaat selain daripada suratul Kahfi. Surah Kahfi kita baca pada hari Jumaat, maka ada riwayat yang menggalakkan untuk kita baca surah Al-Munafiqun juga pada hari Jumaat. Tetapi pada era akhir zaman, tak tunggu hari Jumaat, hari-hari boleh kita amalkan bacaan surah Al-Munafiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, memberikan pesanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah dan Allah Ta'ala sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, yang berbahagia Tuan Pengurus, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan kurniaan daripada Allah, taufik, hidayah, petunjuk, rahmat dan kasih sayang yang semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita berkumpul hadir pada malam yang berbahagia ini, menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kemudian kita duduk bersama dengan sahabat-sahabiah kita duduk dengan saudara seakidah kita dalam majlis ilmu. Kita doa beberapa perkara apabila kita direzekikan Allah untuk hadir menunaikan solat berjemaah. Ambil kesempatan ini untuk doa sungguh-sungguh pada Allah, meletakkan mujahadah kesungguhan yang tertinggi apabila dalam keadaan terbaik, mustajab untuk kita minta pada Allah, maka mintalah supaya setiap amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar setiap ibadah yang kita laksanakan itu Allah Taala redha. Kerana apa? Kita nak kembali kepada Allah kelak dalam keadaan Allah Taala redha dengan setiap amal ibadah, amal kebajikan yang kita laksanakan. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita doa sungguh-sungguh pada Allah supaya pada malam ini disebabkan rezeki dan kesempatan, ruang dan waktu yang Allah Ta'ala beri pada malam ini, kita hadir ke masjid menunaikan salat fardu secara berjemaah, duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita dengan nikmat istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya yang mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan dia,
kemudian dia istiqamah, summa istaqamu, dia istiqamah dengan iman dia istiqamah dengan mujahadah dia, dengan kesungguhan dia menjaga iman dan amal dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dalam keadaan hati dia rasa risau, dalam keadaan dia ditimpa dengan musibah, dalam keadaan dia rasa gundah gulana, rasa risau, rasa tak tenang, maka Allah Ta'ala menghantar para malaikat untuk membisikkan ke dalam hati dia, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gentar, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kerana disebabkan kamu istiqamah, kamu bermujahadah, kamu sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, kamu sungguh-sungguh menjaga iman dan amal kamu ketika mana hidup di atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala memberikan nikmat syurga, hadiah berupa syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup pada era akhir zaman, yang mana era akhir zaman ini kita menghadapi cobaan dan ujian yang sungguh dahsyat, sehingga kan kadang-kadang kalau kita tidak meletakkan kesungguhan dalam menjaga iman dan amal kita, akan tergadai iman kita. Maka kalau kita tak kuat, kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak ada komuniti yang saling menyokong di antara kita dalam amal dan ilmu kita, tu yang kadang-kadang kita risau, tergadai iman kita, tergadai agama yang ada di dalam diri kita. Perkara pertama yang akan keluar daripada seorang Muslim pada era akhir zaman, ketika mana dia tak kuat dengan ujian, dia tak nak bermujahadah untuk melawan nafsu, perkara pertama yang akan keluar daripada diri dia ialah perkara yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk. Feel dalam ibadah. Tidak ada, tuan-tuan, kemanisan dalam ibadah mula hilang daripada diri dia. Apa yang disebut dengan khusyuk? Allah Ta'ala jawab dalam Quran, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seseorang yang apabila dia melaksanakan satu-satu ibadah, satu-satu amal kebajikan, dia akan anggap inilah dia amal ibadah yang terakhir untuk dia laksanakan sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan sebegitu, dia nak angkat takbir, Allahu Akbar, dia kata, ya Allah, boleh jadi inilah dia solat maghrib aku yang terakhir. Maka dia letakkan kesungguhan, khusyuk, ketekunan yang tertinggi berbanding daripada solat-solat dia yang sebelum ini. Kalau kemanisan itu mula hilang daripada diri kita, maka kita risau, tuan-tuan, yang kita sebut seseorang yang nampak Islam hanya pada pakaian, Islam hanya pada nama, Islam hanya pada kad, tetapi orang tak nampak nilai Islam yang ada pada diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kesempatan yang kita ambil untuk sama-sama kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ialah di antara surah yang digalakkan untuk kita baca pada era akhir zaman. Terutama ada riwayat yang menggalakkan untuk kita baca pada hari Jumaat selain daripada suratul Kahfi. Surah Kahfi kita baca pada hari Jumaat, maka ada riwayat yang menggalakkan untuk kita baca surah Al-Munafiqun juga pada hari Jumaat. Tetapi pada era akhir zaman, tak tunggu hari Jumaat, hari-hari boleh kita amalkan bacaan surah Al-Munafiqun. Tiap-tiap hari kita baca suratul Mulk, surah Kahfi dan surah-surah lain yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Surah Al-Munafiqun, kalau kita buka Mashaf Al-Quran pada turutan surah yang ada 114 surah itu, surah Al-Munafiqun berada pada turutan yang ke-63. Dia mempunyai 11 ayat pada cetakan biasa pada muka surat 554. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada riwayat yang menggalakkan untuk kita baca surah Al-Munafiqun pada hari Jumaat. Boleh jadi kerana hari Jumaat ialah hari yang Nabi SAW isytihar hari yang akan berlakunya kiamat. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, Nabi apabila menyatakan bahawa hari Jumaat ialah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan keagungan hari Jumaat lebih agung daripada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Kerana apa? Ada beberapa peristiwa yang berlaku khususnya pada hari Jumaat berkait dengan Nabi Adam. Khuliqallahu fihi Adam, diciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Wafatnya Nabi Adam pada hari Jumaat. Dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat. Dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga, diletakkan di atas muka bumi, juga berlaku pada hari Jumaat. Dan kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat. Apabila berlaku kiamat, dia akan berlaku pada hari Jumaat. Dan bila kita cerita tentang ambang kiamat, di ambang kiamat akan berlaku pembahagian di antara kalangan golongan Muslim yang akhirnya nanti akan membahagikan kita kepada dua bahagian. Kumpulan yang pertama disebut dengan fustatu iman la nifaqa fi. Yang kedua fustatun nifaq la iman fi. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan mereka yang benar-benar beriman dan tidak ada kemunafikan dalam kalangan mereka. Orang yang benar-benar beriman pada kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, fustatun nifaq la imana fi, iaitu kumpulan yang munafik dan tidak ada yang beriman dalam kalangan mereka. Satu kumpulan yang benar-benar beriman dan satu kumpulan yang benar-benar munafik dan tidak ada keimanan dalam kalangan mereka. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan melepaskan Dajjal, dan yang di antara akan ikut Dajjal ketika itu ialah kumpulan fustatun nifaq la imana fi, iaitu kumpulan dalam kalangan orang Islam yang dia munafik dan tidak ada keimanan dalam kalangan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan sambil kita tunggu masuknya Isyak pada malam yang berbahagia ini, sambil kita sama-sama mentadabbur, menilai diri, memuhasabah diri. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tidak ada orang yang dijangkiti dengan penyakit munafik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Surah Al-Munafiqun pada muka surat 554 ini pada turutan yang ke-63 juga digelar dengan beberapa nama yang lain. Di antaranya digelar dengan nama Kashif, surah Kashif, surah yang membuka pekung bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh golongan munafik dalam mereka merosakkan diri mereka sendiri dan dalam usaha mereka untuk merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka Mushaf Al-Quran, pada awal susunan ayat Al-Quran di dalam suratul Baqarah, pada 5 ayat yang pertama bermula daripada ayat Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Itu tuan-tuan 5 ayat pada muka surat yang dicetak dengan cetakan yang cantik itu tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah dengan cara ikut apa yang Allah Ta'ala perintah dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Lalu apabila kita buka pada muka surat yang kedua, bermula daripada ayat innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum, 2 ayat ilal akhir. 2 ayat itu tuan-tuan kita akan dapati Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan kafir, golongan yang kufur kepada Allah. Allah mengatakan sesungguhnya sama saja bagi mereka yang kufur kepada Allah, sama ada kita berikan penerangan ataupun kita tidak berikan penerangan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 ayat Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan kufar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selepas 2 ayat, kita akan baca ayat yang selepas itu, dan 12 ayat selepas itu ialah ayat yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan munafik. 2 ayat tentang golongan kufar, 12 ayat Allah Ta'ala cerita tentang golongan munafik. Boleh jadi
menggambarkan kepada kita bahawa bahayanya golongan munafik, bahayanya sifat nifak ini tuan-tuan, boleh jadi lebih bahaya daripada golongan yang kufar. Kerana apa? Kerana seni mereka dalam melakukan kejahatan untuk merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan kemudaratan dalam kalangan umat manusia, boleh jadi lebih bahaya daripada golongan kufar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di dalam surah Al-Munafiqun sahaja Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan golongan munafik. Di dalam banyak surah-surah yang lain Allah Ta'ala cerita. Di dalam surah Ali Imran ada, di dalam surah An-Nisa ada dalam surah Maidah, ada dalam surah Taubah, ada dalam surah Ahzab. Ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala buka pekung mereka apabila golongan munafik zaman Nabi SAW, mereka dapat dana daripada golongan kufar, mereka gunakan dana tersebut untuk membina satu masjid yang akhirnya Nabi perintahkan supaya masjid itu dibakar, yang disebut dengan Masjid Tirar. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan ruang untuk malam ini kita akan cerita. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menariknya, topik perbincangan tentang munafik ini dia berbeza daripada beberapa perkara asas dalam agama yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Contohnya, beberapa perkara yang menjadi asas dasar dalam ibadah yang Allah beri tahu di dalam Al-Quran, Allah bagi tahu secara asas. Tetapi penelitian dia, penerangan dia yang elaborate benda itu ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah kata apa? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan aku, kata Allah. Dan Allah kata apa? Fa'budni, dan maka sembahlah aku. Wa aqimis solata li zikri, dan dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mendirikan solat, untuk melaksanakan solat, ibadah solat. Allah bagi tahu wajib solat, tetapi yang memperincikan tentang ibadah solat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan beberapa perkara asas dan dasar dalam agama, bab haji, bab puasa, bab zakat dan sebagainya. Allah Ta'ala beritahu secara dasar di dalam Al-Quran yang elaborate, yang cerita, yang memperincikan tentang ibadah tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menariknya, topik perbincangan di dalam bab munafik ini tuan-tuan, kalau kita buat perbandingan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat dalam Quran, maka kita akan dapati lebih banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan munafik berbanding dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sejarah, golongan munafik ini yang ada sifat nifak ini, mereka hanya muncul selepas wujudnya negara Islam Madinah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana era fasa di Mekah yang bersama dengan Islam ketika itu ialah para sahabat Nabi SAW yang benar-benar ikhlas, kerana mereka yang bersama dengan Islam ketika era awal Islam di kota Mekah sebelum hijrah, mereka akan melalui jalan yang sukar, mereka akan diancam dengan pembunuhan, mereka akan diseksa. Di antara sahabat Nabi SAW yang diseksa teruk, di antara mereka ialah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Ammar bin Yasir serta keluarga Ammar bin Yasir tuan-tuan. Bilal bin Rabah ini tuan-tuan, dia diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Dada Bilal bin Rabah ini dihempap dengan batu, dipakaikan dengan baju besi, dibiarkan di tengah padang pasir pada sejuk malam dan pada panas terik matahari pada siang hari. Bilal bin Rabah merasai seksa yang sungguh perit apabila diseksa oleh tuannya, dan dia tetap ikhlas bersama dengan agama. Sebab itulah berdasarkan sejarah, golongan-golongan munafik yang ada sifat nifak, mereka hanya mula memunculkan diri selepas Islam itu hijrah ke kota Madinah. Siapa tak kenal dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay, yang kita gelar dengan bapa munafik kan? Bapa munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini, dia adalah merupakan calon pemimpin yang memang
orang Yathrib ketika itu dia dah standby untuk angkat Abdullah bin Ubay untuk jadi pemimpin sebab dia ada jasa kepada kota Yathrib. Tetapi apabila Nabi SAW sampai ke kota Madinah, orang lantik Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, maka Abdullah bin Ubay ketika itu rasa tak puas hati, dia rasa marah. Dendam yang disimpan bukan hanya kepada batang tubuh Nabi SAW, tetapi dendam yang sama yang lebih kuat Abdullah bin Ubay tujukan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sejarah, Abdullah bin Ubay dan para pengikut dia ambil masa yang agak lama untuk menyatakan keislaman, sebab pada era awal Islam sampai ke kota Madinah, bila Abdullah bin Ubay kata pada para pengikut dia, kita tak tahu lagi potensi Islam macam mana sebab Islam masih baru. Dia kata, kalau awal-awal ini kita angkat pedang, kita perangi Islam secara terbuka, tak cerdik juga kalau rupa-rupanya Islam ini golongan ataupun kumpulan yang kuat, mati katak kita, dia kata macam tu. Kalau dia kata, kalau kita awal-awal ini dalam keadaan kita tak tahu kekuatan Islam, kita menyelinap masuk daripada dalam, kita rosakkan daripada dalam, tak cerdik juga, kata Abdullah bin Ubay. Boleh jadi Islam ini agama yang tak kuat, tak cerdik kita masuk dalam kumpulan mereka yang tak kuat. Maka berdasarkan sejarah, Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya mengambil masa beberapa tahun untuk menyatakan keislaman mereka. Maka selepas balik saja daripada peperangan Badar, Nabi SAW dan para sahabat pulang ke kota Madinah membawa kemenangan. Maka ketika itulah Abdullah bin Ubay dan para pengikut dia menyatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami minta maaf, kami tak sempat nak ikut dalam peperangan. Kami nak menyatakan bahawa kami telah pun Islam." Mereka bukan tak sempat, tetapi mereka benar-benar takut untuk bersama dengan agama Allah di dalam peperangan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat. Bukan itu saja tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ada seorang pakcik, yang pakcik dia ini daripada awal memang memusuhi agama Allah. Bila Islam masuk hijrah ke kota Madinah, pakcik kepada Abdullah bin Ubay ini keluar daripada kota Madinah dan kota Yathrib ketika itu, dan dia menyertai kebanyakan daripada tentera kafir untuk melawan Islam. Di antara usaha pakcik kepada Abdullah bin Ubay ini ialah dia telah pergi ke negara Rom. Dia berjumpa dengan pemimpin Rom, Hercules ketika itu. Dia minta dana. Dia kata, "Wahai pemimpin Rom, sekiranya kamu memberikan dana kepada aku akan berikan dan salurkan dana ini kepada Abdullah bin Ubay yang berada di Madinah, yang berada di kota Yathrib, dan kita akan bina satu masjid, yang masjid ini kamu boleh jadikan tempat intipan bagi tentera Rom untuk memerangi tentera Islam. Dan kami juga, bagi golongan yang tak suka kepada Islam di kota Madinah, kami akan jadikan masjid itu, tempat pengumpulan itu, untuk merosakkan ukhuwah dan kesepaduan sesama umat Islam." Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala rakamkan kisah berkenaan dengan masjid yang dibina oleh Abdullah bin Ubay ini di dalam surah At-Taubah ayat 107. Tuan-tuan boleh catat balik, kita cek dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl." Apabila Abdullah bin Ubay siap bina masjid, maka dia kata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku membina satu masjid, yang masjid ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada orang yang tinggal di sekitar masjid itu untuk datang semayang. Maka ya Rasulullah, marilah datang semayang untuk iktiraf masjid yang aku bina ini ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Tak apa, nanti balik daripada satu peperangan, Nabi dan para sahabat, Nabi kata pada para sahabat, 'Wahai sahabat, mari kita semayang di masjid yang dibina oleh Abdullah bin Ubay.'" Tuan-tuan, dalam perjalanan nak pergi ke masjid itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat 107. Allah kata apa? "Wallazina ittakhadhu masjidan dirara." Dan di
antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid wa kufdirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka sendiri, dan memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Dan juga Allah kata apa? Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Allah Ta'ala buka pekung golongan munafik. Mereka bina masjid ini selain daripada nak mecah belahkan golongan mukmin, golongan yang beriman, nak dijadikan tempat intipan bagi mereka yang nak memerangi Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW tahu saja Allah Ta'ala, bahasa orang muda kantoi lah tuan, kantoi kan, buka pekung mereka, maka Nabi memerintahkan sahabat pergi bakar masjid itu tuan-tuan. Bila sahabat datang membawa kayu api untuk bakar masjid itu tuan-tuan, bertempiaran lari golongan munafik yang ada di dalam masjid itu, dan Allah Ta'ala rakam jawapan mereka, perkataan dan ucapan golongan munafik apabila mereka melihat masjid yang mereka bina itu dibakar oleh Nabi SAW. Dalam ayat yang sama mereka kata apa? Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dalam erti kata yang mudah kita faham, dia kata apa? Kami nak buat benda baik, takkan tak boleh. Bina masjid, takkan tak boleh. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi SAW menyatakan, kamu, tujuan kamu telah diceritakan oleh Allah berdasarkan wahyu, dan kamu bina ini adalah untuk tujuan mecah belahkan Islam, dan kamu nak jadikan tempat ini sebagai intipan bagi golongan kufar. Maka orang munafik tak boleh nak cakap apa tuan-tuan. Ketika itu mereka pergi meninggalkan masjid, dan masjid itu dalam sejarah telah dibakar oleh sahabat Nabi SAW sesuai dengan arahan Nabi SAW. Baik, selesai beberapa part. Yang pertama, pengenalan tentang munafik. Yang kedua, sejarah munafik. Zaman Nabi SAW dah ada, tetapi selepas era Islam di kota Madinah. Kerana apa? Kerana mereka nak duduk senang lenang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila cerita bab balasan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perbuatan baik ketika mana kita di dunia dibalas dengan kebaikan dan pahala serta syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan keburukan, perbuatan yang tidak baik, yang buruk akan dibalas dengan keburukan, seksa, dosa, neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bab nak azab golongan munafik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqin, Allah SWT berfirman, sesungguhnya golongan munafik ini fit darkil asfali minan nar, akan ditempatkan di dalam kerak api neraka. Nun, jauh di bawah sana, tempat neraka yang paling panas, yang paling hebat seksaannya adalah disediakan untuk golongan munafik. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka, iaitu golongan munafik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang ada pada malam ini, kita sama-sama bermuhasabah, jangan sampai ada sifat nifak dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Baik, bila cerita tentang ciri-ciri munafik berdasarkan ayat yang pertama di dalam surah Al-Munafiqun, Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada Nabi SAW, apabila datang golongan munafik kepada kamu wahai Muhammad, mereka akan menyatakan kesaksian bahawa engkau adalah rasul. Mereka akan kata engkau adalah rasul, dan Allah Taala memang tahu engkau adalah rasul, dan Allah Taala bersaksi bahawa golongan munafik ini ialah golongan penipu. Ittakhazu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Orang munafik ini akan menjadikan sumpah janji taat setia mereka sebagai tujuan dan senjata mereka untuk hidup senang lenang di dalam agama. Maka kita akan lihat beberapa ciri-ciri golongan munafik ataupun sifat nifak, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari. Dan tuan-tuan, kita ambil pendekatan dan nasihat daripada Sayyiduna Umar Ibn Khattab. Dia kata apa? Bila kamu cerita tentang munafik, jangan tengok pada orang kiri dan kanan kamu. Jangan
melihat pada orang lain, jangan tunjuk pada orang lain, tetapi lihatlah pada diri kita supaya kita tidak terjangkit dengan sifat nifak. Berdasarkan satu hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ayatul munafiqu salasun. Ini daripada kecil kita dengar tanda-tanda munafik ini ada 3, kata Nabi SAW. Yang pertama, iza haddasa kazaba. Apabila dia bercakap, dia akan bohong. Dan berbohong ini ialah mengatakan sesuatu yang tidak bersesuaian, yang tidak tepat dengan kenyataan yang sebenar. Maka kemudaratan apabila dia melakukan penipuan dan pembohongan bukan hanya mudarat pada diri dia, tetapi juga mudarat pada masyarakat, pada orang lain. Jangan sesekali kita berbohong, sebab sekali kita bohong, kita akan ketagih untuk berbohong, kerana kadang-kadang bohong yang kita buat, penipuan yang kita ucapkan itu ialah sesuatu yang ada wow factor. Orang akan kata, wah, orang lain semua tak tahu, awak tahulah, hebatlah awak. Memang saya tahu semua perkara. Kita pun menipu, bom, ada wow factor. Dan akhirnya mudarat pada kita, masuk dalam golongan munafik yang akan dibakar fid darkil asfali minannah, di dalam kera api neraka. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia akan ingkar. Janji ini ialah termasuk dalam sumpah yang wajib untuk kita penuhi. Sebab itu, kalau kita ingkar janji kita, orang itu akan termasuk di dalam kumpulan orang munafik yang ada sifat kemunafikan. Dan tuan-tuan hati-hati, kadang-kadang janji yang kita buat pada seseorang melibatkan aib seseorang. Saya bawa satu contoh yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Orang yang datang kepada kita mengadukan hal keadaan diri dia yang diuji Allah dengan penyakit yang pada dia aib dan pada orang juga aib. Dia kata, Haji, saya ni ada satu penyakit, Haji, dan saya tak boleh cerita pada orang lain. Saya nak tanya pada Haji, penyakit saya sekian. Saya nak tanya Haji tahu ke kat mana nak cari ikhtiar berubat. Kita kata minta maaf, saya tak tahu. Mungkin kalau saya tahu nanti saya akan bagi tahu. Lepas tu orang tu kata pada kita, oh kalau macam tu tak apalah Haji. Cuma saya nak minta supaya Haji jangan cerita dengan orang lain, boleh ke? Sebab ni aib. Kalau orang lain tahu, macam mana saya nak tunjuk muka pada orang. Macam mana kita nak bermasyarakat. Macam mana saya nak datang masjid. Kita kata tak apalah, saya janji saya tak cerita pada orang lain. Tuan-tuan, tak tunggu esok, malam ni tuan-tuan, satu taman tahu, satu kawasan tahu aib orang ini. Bagaimana janji yang kita ungkapkan pada orang itu dalam keadaan kita membuka aib orang itu. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Janji Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang menutup aib seseorang, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Sesiapa yang buka aib seseorang, Allah Ta'ala bila-bila masa boleh buka aib kita. Kita tuan-tuan dipandang mulia, dipandang hebat oleh orang lain. Kadang-kadang bukan disebabkan memang kita mulia, memang bukan kita baik, tetapi disebabkan orang tak tahu aib kita. Tetapi once Allah Ta'ala buka aib kita tuan-tuan, kat mana kita nak letak muka yang selama ini orang pandang kita dengan pandangan yang mulia. Sebab itu istighfar banyak-banyak, muhasabah diri, peringatan untuk diri saya dan ibu-ibu, tuan-tuan muslimat semua, supaya kita tidak terjangkit dengan sifat nifak. Yang ketiga, satu sifat yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sama, wa izatu mina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Khianat ini ialah lawan kepada amanah. Amanah adalah perbuatan orang yang melaksanakan satu-satu tanggungjawab yang telah diberikan kepada dia. Maka khianat ini ialah berlaku curang dan dia membatalkan kewajipan dia. Setiap orang ada amanah. Amanah sebagai ketua keluarga, amanah sebagai ketua komuniti, amanah sebagai ketua pejabat, amanah yang terutamanya kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma
khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kita ini apabila hidup di atas muka bumi Allah, maka semua perkara yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini mestilah didasari dan di dalam kerangka ibadah. Maka buatlah perkara-perkara yang baik, ingatlah ia adalah kerana Allah. Kita suatu hari nanti akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kita akan diperlihatkan pahala daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, dan akan disempurnakan pada hari kiamat. Waktu itu tuan-tuan, kita akan lihat usaha kita kutip sampah, usaha kita senyum pada orang lain, usaha kita dengan duit RM1 setiap minggu kita berikan berdasarkan kemampuan kita yang kecil. Allah Ta'ala tunjukkan, mungkin inilah sebab kenapa semua ibadah kita itu Allah Ta'ala letakkan redha. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, sesiapa yang dijauhkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, Allah Ta'ala cap dia sebagai orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya hormati sekalian, peringatan yang sama-sama untuk kita sebutkan pada malam ini berkenaan dengan golongan munafik ini adalah satu peringatan yang besar. Mudah-mudahan menjadi satu bekal untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan setiap perkara yang kita buat di atas muka bumi ini Allah Ta'ala berikan redha. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya nak bawa satu hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Baginda Nabi pada suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, Nabi kata, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bankrupt? Maka sahabat Nabi SAW menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu man la lahu dirham wala dinaran wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dinar, tidak ada harta, tidak ada duit. Maka kata Nabi SAW, ringkas kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati yawmal qiyamati man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi SAW, seorang yang muflis, yang bankrupt dalam kalangan umatku, kata Nabi, ialah seseorang yang datang pada hari kiamat nanti dengan banyaknya pahala solat, banyaknya pahala puasa, banyaknya pahala zakat, tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, dia juga datang membawa dosa mencaci maki sesama manusia. Dia tuduh menuduh, dia makan harta orang lain, dia fitnah memfitnah, serta dia membunuh dan menyakiti orang lain. Dalam keadaan dia banyak pahala melaksanakan ibadah solat sunat, tetapi juga dengan dia itu ada dosa. Dia tuduh orang, dia tipu orang, dia fitnah orang, dia bunuh jiwa orang, dia bunuh dan meruntuhkan motivasi orang sehingga orang hilang percaya untuk hidup dalam keadaan beragama. Maka kata Nabi SAW, setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya, dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita orang yang terlibat, pahala kita ini akan diberikan kepada orang yang tuntut bela atas kita ketika mana di akhirat. Dan kata Nabi SAW, sehinggalah akhirnya habis pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya. Lalu diambil sebahagian dosa-dosa mereka tadi untuk dibebankan ke atasnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, na'udzubillahi min zalik.
Kita bila kita memfitnah, menzalimi orang di atas muka bumi Allah, kita datang dengan pahala puasa, pahala salat, tetapi ada orang yang datang untuk menuntut bela di atas dosa fitnah, dosa menipu, kezaliman yang kita laksanakan atas muka bumi Allah. Lalu mereka akan datang tuntut bela, akan diambil pahala kita, diberikan kepada mereka, dan apabila habis pahala kita, akan diambil dosa mereka tadi, dihumbankan ke atas kita. Lalu kata Nabi SAW, hingga akhirnya tidak ada lagi pahala untuknya, tidak, yang ada hanya dosa, dan akhirnya dia dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ambillah kesempatan pada malam yang ada pada malam ini tuan-tuan. Kesempatan yang ada ini, kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu bila bakal kita menghembuskan nafas yang terakhir. Maka disebabkan hakikat bahawa kematian ialah sesuatu yang dirahsiakan, ambillah peluang ini untuk sama-sama kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita supaya kita jadi Muslim, seorang hamba yang lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Ditanya pada Nabi SAW, apakah doa yang paling afdal? Jawab Nabi, minta pada Allah al-afwa wal-afiyah fit dunya wal akhirah. Minta pada Allah keampunan dan kesejahteraan di dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita sama-sama. Nama saya Muhammad Nur Alif bin Ali. Saya sekarang bertugas sebagai imam satu dan di pengurus di Masjid Seri Aman Puchong. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah Ta'ala berikan redha, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu untuk masa yang akan datang. Itu saja tuan-tuan. Terima kasih untuk komitmen dan sebagainya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.